Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia Bicara Wanita? Kembali lagi kita pada episod kali ini. Saya host anda Nurul Balkis ditemani oleh Siti Khadijah dan Nurul Aisyah akan mengisi minggu anda dengan pelbagai informasi yang menarik dalam program Wanita nombor 1. Adat didefinisikan secara umumnya sebagai satu aturan, cara hidup dan kepercayaan kaum tersebut. Secara umum, adat Melayu terbahagi kepada 4 jenis, iaitu adat yang sebenar, adat yang diadatkan, adat istiadat dan akhir sekali adat Dalam resmi. episod kali ini, kita akan mewawancara 3 orang pakar dalam bidang ini, di mana untuk mencari objektif kajian, yang pertama, mendalami adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti nilai-nilai mulia yang dapat kita perolehi sekiranya kita mengamalkan amalan dan adat tradisional di Malaysia. Dan yang ketiga, mengenal pasti kesan-kesan sekiranya kaum Melayu sendiri mengabaikan dan tidak berpegang teguh kepada amalan nenek moyang mereka. Dan akhir sekali, semestinya meneliti kepatuhan kaum Melayu sendiri terhadap amalan dan adat tradisional di Malaysia. Sebelum itu, Siti Khadijah akan menceritakan sedikit latar belakang dan asal-usul tamadun Melayu di Malaysia. Secara asasnya terdapat beberapa pandangan dan teori yang berbeza dari ahli pengkaji-pengkaji tentang asal-usul Melayu ini. Pertama, orang Melayu datang dari kawasan selatan Cina iaitu Yunnan. Kedua, orang Melayu adalah dari Pulau Taiwan. Dan terakhir, teori kontroversi benua Sunda yang dipelepoli oleh Stephen Oppenheimer bahawa orang Melayu sudah pun menetap di Nusantara. Kesemua teori ini mempunyai bukti yang kuat kerana bukti tersebut telah mendapati orang Melayu menduduki Nusantara sekitar 10,000 hingga 6,000 tahun dahulu. Adat Melayu merujuk kepada cara hidup dan etika-etika orang Melayu. Adat Melayu memiliki 3 fasa, iaitu fasa pra-Hindu, fasa Hindu dan fasa Islam. Sebelum kedatangan agama Hindu, orang Melayu sudah mempunyai kepercayaan, etika dan cara hidup tersendiri. Kemasukan agama Hindu telah mempengaruhi kod etika Melayu, iaitu konsep nama yang bermaksud maruah yang dibawa mati. Orang Melayu memandang ketua masyarakat itu sebagai wakil antara dunia roh dan jasmani. Oleh itu, orang Melayu mestilah menghormati nama ketua agama. Nama sendiri tidak tercalar. Empat Sriwijaya berjaya menyebarkan kefahaman ini kepada Nusantara sehinggakan tiap aspek hidup Melayu menggunakan nilai yang hampir sama. Namun, kejatuhan Sriwijaya telah mempelbagaikan budaya-budaya suku kaum Melayu, tetapi masih mempunyai isi dan makna yang sama. Apabila kerajaan Melaka menggantikan Sriwijaya, secara tidak langsung Melaka mempunyai kawalan kepada adat Melayu ini. Oleh kerana Raja Melaka telah memeluk agama Islam ketika itu memberi penekanan kepada kesetaraan kepada sultan dan adat yang sedia ada. Masa tidak banyak yang berubah. Orang tidak tahu akan peranan tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia. Sudah semestinya pada segmen kali ini saya akan menceritakan peranan tersebut. Keunggulan tercerna menerusi beberapa ciri ampuh yang dipunyai oleh bangsa Melayu zaman kegemilangan menjadi rujukan primer kepada generasi kini dan akan datang. Ciri-ciri ampuh tersebut merangkumi pembentukan pandangan semesta orang Melayu, sistem pemerintahan dan pentadbiran, agama Islam dan istiadat Melayu, peranan bahasa Melayu, pembudayaan ilmu, pembinaan jati diri dan kedudukan istimewa orang Melayu, dan bumi putra dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang progresif dan pangkas. 3 contoh adat yang ada di Malaysia ialah adat perkahwinan seperti merisik, meminang, bertunang dan bernikah. Yang kedua, adat kelahiran seperti melenggang perut dan cukur jambul. Dan yang ketiga, adat perayaan. Melarang orang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu berkaitan dengan adat budaya warisan nenek moyang. Ia adalah bertujuan untuk mendidik dan memberi pengajaran kepada masyarakat. Satu contoh pantang larang ialah jangan makan berpindah tempat, nanti kahwin ramai. Sebenarnya ia adalah untuk mengelakkan daripada makanan bersepah. Kesannya orang akan mengelak daripada melakukan hal itu kerana takut akan kesannya. Pendapat saya, generasi baru Melayu dikhawatiri akan kehilangan identiti, jati diri, bahasa dan budaya unik yang mewakili keturunan nenek moyang. Sudah semestinya adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu ni akan lenyap macam begitu saja. Kerana masyarakat sekarang
kita dapat lihat masyarakat remaja sekarang semuanya semakin melupakan apa yang telah diamalkan oleh nenek moyang kita dahulu. Yang pertama ialah masyarakat dari kaum lain akan memandang rendah terhadap masyarakat Melayu. Kaum Melayu merupakan kaum dengan populasi terbesar di Malaysia. Jadi tidak logik akal lah sekiranya kaum Melayu sendiri tidak memartabatkan adat dan amalan tradisional mereka. Kaum lain juga akan hilang rasa hormat terhadap kaum Melayu. Pantang larang zaman nenek moyang kita ni sebenarnya diorang fokuskan kepada nasihat. Okey, pantang larang ni sebenarnya nasihat daripada nenek moyang. Cumanya nasihat yang disampaikan dalam konsep pantang larang tu berbentuk teguran dengan halus tau. Berbentuk teguran dengan halus. Contohnya, anak dara tak elok menyanyi dekat dapur sambil memasak. Kerana orang tua cakap nanti kahwin dengan orang tua. Tapi sebenarnya pantang larang yang dia buat ni, anak dara tak elok menyanyi sambil masak di dapur. Yang pertama, kebersihan terhadap makanan yang kita sediakan tu. Dia untuk mengelakkan air liur daripada ada dalam makanan. Pantang larang orang tua bertujuan untuk mendidik masyarakat khususnya generasi muda agar dapat membawa kepada penerapan nilai-nilai baik yang boleh diamalkan dalam kehidupan. Sebagai contoh, dalam konteks perkahwinan, wanita kaum Melayu tidak digalakkan untuk bertemu bakal suami selama 40 hari untuk mengelakkan fitnah sangka buruk daripada jiran tetangga. Bagi masyarakat Melayu juga, pantang larang ini untuk menaikkan lagi seri bakal pengantin perempuan terhadap pasangannya pada hari perkahwinan. Dengan berbuat demikian, kaum Melayu akan lebih berdisiplin, akan mengelakkan diri mereka daripada melakukan sesuatu di luar jangkaan. Pantang larang digunakan sebagai kaedah untuk menyampaikan pengajaran kepada masyarakat. Kebanyakannya adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan. So, bagaimana dia dapat menerapkan nilai murni? Melalui kita melakukan contohlah, adat perkahwinan. Orang dulu dia ada step by step adat perkahwinan. Yang pertama dia merisik, meminang, kemudian bertunang, barulah akad nikah. Sebenarnya nilai murni yang terdapat dalam adat perkahwinan ni sebenarnya menghormati pihak kaum wanita tersebut. Mula merisik, bertanyakan mengenai pihak wanita ni sudah berpunya ke. Bila dia buat merisik ni, dia menghormati kaum wanita tersebut. Kalau wanita tu dah ada orang dah berpunya, so dia dapat ambil step yang lain. Dia tak adalah nak meminang apa semua. So kat situ ada nilai dalam setiap adat yang dilakukan. Semestinya ada amalan tradisional kaum Melayu dapat meneraikan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Sebagai contoh, nilai bekerjasama. Buktinya ketika perkahwinan, kaum Melayu diadakan jiran tetangga, sanak saudara akan berganding bahu untuk mengadakan rewah untuk masak, untuk pembelanjaan kenduri tersebut, dan mereka akan bersama-sama menghias, membersihkan kawasan rumah pengantin. Ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh serta menerapkan adat dan amalan tradisional masyarakat di rumah. Ini bertujuan kerana meluntur buluh biarlah dari rebung, dan yang membawa maksud bahawa anak-anak akan mencontohi apa yang ibu dan bapanya buat. Kerajaan atau media masa lah, bagi saya media masa. Media masa sekarang ni sangat memberi impak yang besar, akan memberi impak yang besar kepada masyarakat, kerana masyarakat sekarang ni diorang banyak meluangkan masa diorang dengan media masa atau dengan media masa. Contohnya lah, media masa ni perlu memperbanyakkan lagi iklan ataupun video-video pendek mengenai adat-adat orang Melayu tradisional. Bilanya ada video pendek, sebab kita kan suka menonton drama, kita ni suka tengok sesuatu lakonan. Bila adanya video pendek mengenai adat tradisional ni, so remaja-remaja, kanak-kanak sekarang ni diorang akan tahu, oh ini adat tradisional orang Melayu zaman dahulu. Diorang dapat tengok daripada cerita yang disampaikan. Pihak sekolah memainkan peranan penting dalam hal ini. Sebagai contoh,
pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti pertandingan permainan tradisional, pertandingan memasak, makanan tradisional dan juga pertandingan lakonan. Okey, para pelajar semestinya berasa gembira, teruja untuk menyertai semua pertandingan tersebut. Itu akan menyebabkan serba sedikit dapat belajar tentang adat dan amal tradisional mereka. Ibu bapa berperanan untuk memberikan didikan yang cukup dalam diri. Sebagai contohlah, ibu bapa boleh mengenakan pakaian tradisional Melayu, meluangkan masa bersama anak-anak dengan bermain permainan tradisional. Sebanyak membantu untuk mendedahkan kepada anak-anak terhadap adat Melayu itu sendiri. Dengan berbuat demikian, kaum Melayu dapat memartabatkan adat dan amalan tradisional mereka, insya-Allah. Oleh itu, kita sebagai generasi sekarang mestilah meneruskan adat dan amalan tradisional Melayu ini. Telah terbukti bahawa adat dan amalan tradisional ini membawa nilai-nilai murni, nasihat dan impak positif kepada masyarakat kita. Sekian daripada saya, terima kasih.